Sebab itulah sebenarnya kita ni diberikan pahala setiap apa yang kita usahakan. Itu hakikat daripada kehidupan kita. Jadi sebab itu kita disuruh berdoa, berusaha. Doa itu diberi pahala. Soal doa itu dia mengubah atau tidak, tak ada, kita tak tahu. Barangkali memang Allah tak ada kan lah. Selepas daripada begini kita pergi begitu. Selepas daripada susah senang. Macam orang lah, kadang ada yang sedih, suami dia menikah kan, sedih. Dia tak tahu takdir ni, bahawa suami itu nanti akan balik ke diri juga. Dia akan takdirnya bahawa daripada isteri 2, 3, 4 dia akan satu juga. Itu kita tak tahu. Nampak? Tetapi sepanjang kita nak melalui sampai takdir tadi, apa yang kita buat itu akan diberikan penilaian. Kalau kita pergi ke bomoh pula, bomohkan bini nombor 2, bomohkan bini nombor 3, bomohkan bini nombor 4. Sedangkan kalau tak bomoh pun, laki kita akan tinggalkan bini 2, 3, 4, dia pergi ke kita je. Sedangkan itu takdir ni. Faham? Ni cerita yang paling tak digemari oleh orang wanita. Tapi kita bercerita tentang yang namanya takdir ni, tentang yang namanya fa'alun lima yurid. Allah buat apa dia nak. Allah buat apa dia nak. Apa yang Allah rasa, Allah menentukan, maka yang itulah yang akan berlaku. Kita tiap-tiap kami malam Jumaat kita baca Yasin kan? Betul? Betul baca ke tak baca? Tak baca. Habis baca betul? Al-Kafi. Jadi Yasin tak baca seorang dah. Malam lain baca Yasin. Bolehlah tuan-tuan. Kita tengok apa Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin yang di ujung. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Allah bila nak sesuatu tu berlaku, dia hanya kata jadi dan jadi. Kalau ada sesiapa yang dah yang ada tengok pada page saya dalam Facebook, saya ada masukkan ada satu kisah baru ini. Kebetulan saya pergi ceramah, jumpa dengan satu orang tak semena-mena. Saya pun tak kenal orang ni, dia pun tak kenal saya. Menyapa saya dan turun cakap Arab, dia pun tak kenal saya. Dia tak kenal, dia betul menyapa cakap Arab. Kaifa haluka ya ustaz? Cakap dengan Arab fusha yang sempurna. Dan saya bila orang cakap tu, kita berseronok jugalah, kita balas jugalah, walaupun Arab kita lama buat tak kenal pun. Saya tanyakan, rupanya dia mengaji di Riyadh dulu, di Universiti Riyadh, lama lah. Dia graduate tahun 91, tak salah saya ada sebut kisah tu dalam saya punya page Facebook saya. Tuan-tuan, lama baru saya tahu yang cakap dengan saya tu buta. Dia celik, mata dia elok macam biasa, tapi dia buta. Dia buta. Jadi bila buat dengan dia, tahulah saya baru lepas dia habis di Riyadh, dia mengaji pula di UIA dalam bidang sains. Dia ada double degree. Saya tanyakan dengan dia, macam mana boleh belajar sampai ke Riyadh, ambil double degree sedangkan dia buta? Dia kata, ustaz, saya buta ni baru 2 tahun. Saya ingat usia dia tu dalam 40-an lebih lah tuan. Pasal dia graduate tahun 91. 91 saya pun nak masuk sekolah menengah tu. Banyak-banyak yang saya cerita, yang itu je tuan-tuan tarik perhatian. Kan, memang responsif betul kita buat umur ni. Muda terus tantang. Saya baru 21. Baik, tuan-tuan. Jadi bila saya tanya dengan dia, rupanya dia baru buta 2 tahun. Hari ni isteri dah tinggalkan dia. Tak apa, itu sejarah hidup. Saya tanyakan bagaimana boleh buta. Dia kata, ustaz, satu hari, dia cakap bahasa Arab kan, ya?
saya berada dalam pejabat, dia kerja sebagai penterjemah saya ingat di pusat terjemahan negara ataupun mungkin swasta punya bagian penterjemahan. Pasal bahasa Arab dia sangat sedap. Memang pure punya original. Dia tak campur dengan pelat-pelat mana tadi. Kemudian saya tanya dengan dia, dia kata suatu hari dalam pejabat, dia duduk bersama dengan kawan-kawan dalam pejabat, tiba-tiba dia tengok orang tutup semua lampu. Dan dia kata dengan kawan-kawan, dan keadaan celik, dia kata mengapa lampu tutup? Kawan-kawan tanya, lampu apa? Lampu pejabat kita. Siapa yang main api? Rupa-rupa dia tuan-tuan, dia yang black out. Tidak semena-mena. Ini yang Allah Ta'ala kata, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak kerana menghadap komputer banyak, tidak kerana kemalangan, tidak kerana kencing manis, tadi tidak semena-mena. Dan dibawa, dan dia ni asal Singaporean. Dia balik ke Singapura, dia pergi hospital pakar di sana, lama duduk di sana, orang cek habis semua. Doktor gagal jumpa apa masalah ni. Doktor mengesahkan bahawa mata dia sihat seperti orang lain. Tidak ada apa-apa masalah urat mata, mata sendiri, apa sebagainya tidak ada, atau apa-apa efek daripada penyakit lain. Tidak ada kena-mena dengan mata. Mungkin dia ada kena gigit nyamuk tu adalah, tapi gigit nyamuk tak efek mata jadi begitu. Maknanya nak cerita tak ada kesan. Akhirnya lama dia berada di hospital tu, dia beralih pada hospital yang lain, dan kebetulan konsultan yang konsult daripada hospital yang kedua adalah orang Islam. Dia cek, dia kata dia dapat benda yang sama juga. Dan akhirnya dia kata, saya mencadangkan awak untuk tidak pergi ke hospital lagi, tapi carilah tabib sya'bi, perubatan tradisional, mungkin perubatan Islam ke dan sebagainya. Kenapa dia kata ini bukan masalah mata? Dan dia kata sehingga hari ini, tahun yang kedua, dia tidak dapat melihat lagi apa-apa. Tuan-tuan, ini yang kita kata fa'alul lima yurid. Allah boleh buat apa yang dia nak. Kalau Allah nak orang tu baik, Allah boleh buat dia jadi baik. Allah nak orang tu tidak baik, dia akan jadi tidak baik. Dia boleh berubah. Sebab itu bila Allah Ta'ala kata, bila Nabi SAW sebut, may yuridillahu, barang siapa yang Allah menghendaki. Sebab itu kita kena faham, dalam kehidupan kita, kita tidak boleh lari daripada kehendak Allah Ta'ala. Sejak bila yang tuan-tuan rajin ngaji ni? Daripada umur berapa belas tahun? Saya panggil kak belaka lagi pasal susah nak detect makcik. Macam kak macam satu, kan takut terbalik yang kakak panggil makcik, yang makcik panggil kakak. Kadang bab ini ni orang sensitif, jadi panggil kak belaka, tak apalah tuan-tuan. Yang muda Tak, mana rasa muda sejasa tu bagus lagi. Tak, sejak bila yang kita nak ngaji, ada orang lepas benci, ada orang tiba-tiba tak semena-mena rasa minat nak mengaji. Tuan-tuan, sebab itulah kita kata, kita dalam kehidupan ni, bila kita baik, itu tidak jadi isu sebenarnya. Bila nak jadi elok tu tidak jadi isu. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia jadi baik masa bila? Masa nak memenggal leher Rasulullah SAW. Ketika dia berniat untuk ke Darul Arqam. Darul Arqam ni terletaknya di antara Bukit Marwah, Bukit Safa. Kita pergi ke Mekah hari ni, Bukit Safa. Ada yang pernah pergi Mekah tak? Tuan-tuan tahu tak? Itu masalah kita ni. Dan tu yang tuan-tuan ziarah dalam dekat Mekah pun di mana. Tapi sebenarnya memang begitu. Saya orang yang biasa bawa jemaah ke Mekah, yang ikut dengan saya banyak kali dah pergi. Bila kita sampai di luar Bukit Marwah tu, Bukit Marwah di dalam, kita di luar. Saya pun kita di sinilah kawasan Darul Arqam.
Oh sini ke Ustaz? Saya kata bukan dah 14 kali pergi umrah. Kata tak tahu, hari ni ibu tahu. Lepas tu kadang-kadang kita ni pergi, kita kena ingat, pergi ke Mekah dengan pergi ke Australia tak sama. Kita pergi ke Mekah kena ada tujuan. Lepas tu kalau kita sekadar pergi tu sampai semayang balik, kita takkan dapat lebih daripada sekadar pahala semayang. Sebab itu ada orang dia pergi ke Mekah balik, dia dapat pahala banyak, tapi dia tak berubah. Kenapa? Dia tak mengambil ibrah daripada keberadaan dia di Mekah. Sebab itu kita pergi tu sepatutnya kita belajar sesuatu. Kita kenal agama ni. Kalau kita sekadar pergi semayang saja, kan kat Malaysia pun kita dah rajin semayang. Bezanya semayang sana pahala banyak, itu saja. Kalau sekadar nak ulang-alik semayang, sekarang pun kita ulang-alik semayang. Tapi kadang-kadang itu yang tak dapat nak membentuk kita. Sepatutnya perjalanan kita ke Mekah itu berjaya mendidik kita. Tapi nak cerita di tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab, bila dia on the way daripada rumah dia nak pergi ke Darul Arqam, nak penggal kepala Nabi, bertemu tengah jalan, orang tanyakan, wahai Ibn Al-Khattab, kau nak ke mana? Kata Umar, aku nak penggal kepala Muhammad. Dia telah melampau sekarang kerana telah memecah belahkan masyarakat kita, menghina Tuhan-Tuhan kita. Kata orang tadi, kau bawa tenang, baik kau balik, selesaikan dulu adik kau yang dah berislam ikut Muhammad. Tuan-tuan, rupanya perjalanan dia nak pergi memenggal kepala Rasulullah adalah perjalanan menuju kepada hidayah Allah Ta'ala. Ini yang disebut may yuridillah, siapa yang Allah nak dia. Sebab itu saya nak sebut tadi, kita soal jadi baik itu kan isu. Soalnya yang dah baik jangan act. Faham tak? Yang dah rajin mengaji jangan action. Sebab kenapa? Pasal kita ini baik sebenarnya kerana Allah nak kita baik. Kita tak lebih daripada itu pun. Dulu kita mana ada tuduh. Dulu, jangan. Kan, sekejap kerinting, sekejap lurus, sekejap macam tu. Betul tak? Cuba ingat-ingat balik dulu. Kan? Saya ni betul lah, memang muda lagi, tapi Allah Ta'ala berikan saya sedikit kelebihan. Saya mula mengajar ni ketika usia 23 tahun. Kalau saya hitung orang saya mengajar, saya ingat mencecah 1,000 tahun. Maknanya nak cerita ramai orang yang kita jumpa. Jadi pengalaman kita dalam dakwah ini, tuan-tuan, memang hakikat dia, orang berubah daripada yang tidak baik kepada baik. Itu hakikat. Ramai yang begitu. Yang dulu satu ketika tengok, bukannya tak tuduh, dia tengok orang tuduh dia menyampak. Yalah, ingat tuduh baik sangat. Dulu siapa? Kita lah tu. Tapi bukan kita yang kat sini lah. Ni memang bertuduh daripada lahir ni. Tak, maknanya kita ni nak supaya kita faham, bila kita baik, jangan rasa sombong. Jangan kita, bila kita ni sudah berada bersama kelompok-kelompok yang baik, jangan kita rasa ujub, rasa bangga diri. Tengok orang lain yang duduk kat luar sibuk kejayaan sebelah ni, kita pandang biasalah tu, mula nak mengumpat kan. Mentang-mentang sekarang kita dah tuduh, anak-anak kita pun bagus dah tuduh. Tengok orang, alah, kau kan tak tahu anak dia, dia terlupa dulu suatu ketika dia bagaimana.
Faham ke tak faham? So itu makna yang kita nak belajar tu. Soal orang dapat hidayah, soal orang Allah beri petunjuk immediately, suddenly, emergencyly, ada. Baru je lah saya punya bukti. Yang itu benda yang common dalam kehidupan kita, common sangat. Kita tengok ada orang, saya ada mengajar mu'alaf atau bukan malam lah, saudara baru, bukan saudara baru sebenarnya, yang kembali kepada fitrah. Dulu kita panggil convert. Dia tak tepat tu convert, dia reverted. Maknanya dia kembali. Sebab memang lahir dia fitrah. Kita ni ceramah sampai pukul berapa? 1 jam. 10:30. Oh, lepas ni ada kelas lain lagi? Tak ada. Ya Allah, saya belum start lagi ceramah ni. Baru mukadimah baru. Itu jam dah 10:30 tu. Oh, sebab saya terlambat. 10:45 boleh lah. Yelah, kita ni mungkin dia nak ambil anak, nak ambil cucu sebagainya kan. Tak boleh tuan, saya pendek kan. Kalau tak sempat masuk, kita mukadimah je hari ni. Lain tahun kita baru masuk ke tengah bincang. Kemana kita tadi? Baik. Ada yang saya tanya yang masuk Islam ni. Saya kata, kenapa anda masuk Islam? Dia kata, Ustaz Cina tu, Ustaz saya selalu lalu tu masjid. Saya lalu saya suka tengok. Lalu mesti suka. Saya masuk Islam. Dia tengok masjid. Tengok masjid. Sebab tu kita pesankan selalu, jangan larang orang bukan Islam datang ke masjid, kerana itu boleh jadi asbab dia dapat hidayah. Dia nampak saja. Ada satu orang budak muda lagi, 17 tahun, tak sampai lagi, jumpa saya baru ni, saya nak masuk Islam Ustaz. Saya kata tenang. Tak, saya nak masuk Islam. Perempuan, budak perempuan. Saya kata tenang. Cina. Saya kata berapa umur sekarang? 16 tahun sekian-sekian. Tenang. Tahu tak, sebelum 18 tahun tak boleh masuk Islam. Kita tahu, tapi saya nak masuk Islam. Sabar. Kenapa masuk Islam? Dia sekolah juga, budak ni sekolah teknik. Yang budak perempuan. Dia kata, saya selalu bila di asrama, saya tengok kawan-kawan semayang. Dia tengok kawan-kawan semayang. Laki kita berapa kali tengok kita semayang? Kan? Dia tak peduli pun. Kan? Berapa kali dia yang kejut kita semayang. Dia tak semayang, dia kejut je. Awak sungguh tak semayang ni, kita relax je. Dia sebagai hidayah. Dia tengok orang semayang. Nampak? Saya kata dengan dia bagus hasrat nak masuk Islam tadi. Tapi kenapa Ustaz kata sekarang ni bertenang? Kerana dia bawah umur. Sekiranya dia dikesan nak masuk Islam, nescaya dia akan terus dilarang daripada Islam. Kenapa? Undang-undang tidak benarkan dia buat keputusan pasal di bawah umur. Sebab tu saya kata dengan dia bertenang. Sekarang ni apa yang awak perlu buat, belajar. Kalau dia terlampau excited, dia showing yang dia tu Islam, sibuk dengan tudung dia, pakai pula menutup aurat dia. Bila kita kata okey baik, syahadah sekarang, dia akan rasa di Islam, betul tak? Bila dia rasa di Islam, apa dia buat? Dia akan cuba apply as a Muslim, betul tak? Apa akan berlaku pada dia? Kalau keluarga dia dapat tangkap, betul tak? Akhirnya daripada sepatut dia jadi Islam sepanjang hayat, dia tidak Islam selama-lamanya barangkali. Sebab apa? Jadi kita kadang-kadang kita semangat orang masuk Islam. Tak, tengok tenang dulu, tengok suasana. Itu dia berumur. Saya kata tak apa, teruskan. Dia datang dengan cikgu dia. Ni cikgu awak kan? Okey, awak terus belajar dengan cikgu. Cikgu terus follow up dia. Follow up. Sebab orang muda, bila kita kata baik sekarang mengucap, dia akan cerita tu.
proud to be Muslim. Kan, zaman Facebook sekarang, zaman dia berborak, dia terlepas cakap, apa jadi pada dia? Jadi pada dia itu satu hal, apa jadi pada Islam tu? Nampak? So itu kadang-kadang kita kena ada strategi juga. Tuan-tuan, kita nak sebut tadi, siapa yang Allah menghendaki dia baik. Kan? May yuridillahu bi khairan. Siapa yang Allah nak dia baik? Sebab itu kita sebut, kita ni bila dah baik, kita tengok orang yang tak baik, jangan kita rasa kita ni terlampau baik. Kita dah rajin mengaji, kan? Ustaz tak datang tadi, tak datang. Mana sampai? Kan 9.30. 9.30 saya pusing lagi, pusing-pusing tak ke mana. Kan? Dia tulis tu taman tenaga. Telefon balik taman tenaga ke depan ni. Kita kata, Ustaz tunggu saya pusing. Saya tengok jalan tu, nak pusing tu jauh tu. Saya kata macam mana kak ni nak pusing? Yang telefon pun saya tak tahu siapa. Siapa yang telefon saya? Oh kak, okey. Saya kata nak pusing jauh tu kak, nak pusing tu. Yang buat kerja. Kan? Tapi sampai dulu. Dah sampai, menung depan masjid tu pula. Ini kuliah muslimat ke kuliah orang lelaki? Ramai pula orang lelaki. Rupanya tempat lain Ustaz, spread daripada masjid. Sudah, tengok sana jamban, tengok sana pusing. Lah, itu tempat jenazah kata. Sebaik ada orang tunggu kat luar. Tuan-tuan, sebab itu kita ni bila dah jadi macam ini ni, jangan apa, jangan syok sangat. Jangan syok sangat. Sebab itu hidayah ni Allah bagi. Kita ni Allah pasal nak kita, Allah nak. Sebab itu sebenarnya bila kita dah jadi macam ini, kita kena duduk menung. Ya Allah, aku bersyukur pada Kau ya Allah. Dulu suatu ketika jangankan majlis ilmu, tengok ustaz pun aku menyampah. Dulu. Sekarang ni Facebook, friend ustaz je. Tak main lain, friend tu tak ada. Ustaz. Ada orang, itu ustaz, saya memang friend dengan ustaz. Saya tak friend dengan orang lain. Ustaz, ustazah je saya friend. Sampai macam itu tuan. Dulu tak ada artis, cek dulu artis. Artis tak balas friend tu. Hari-hari tengok. Tak balas lagi kata dia. Tak balas lagi. Punya seronok. Tapi bila Allah Ta'ala beri hari ni, kita rasa begitu. Tuan-tuan, kita kena rasa syukur pada Allah Ta'ala. Dan jangan lupa berdoa. Nabi SAW ajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rajin baca doa tu. Bahkan ada ulama yang menyatakan sunat baca di akhir daripada solat. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Macam mana pula bagi salam? Itu habis pula. Maknanya bagi salam habis. Sunat baca. Faham? Dan baca juga apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Pendek je. Nak baca panjang boleh, tapi yang pendek tu Nabi ajar. Isteri Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, apakah engkau takut kalau Allah membolak-balikkan hati, Allah mengubah hatimu? Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Dulu kan kita lain, sekarang lain. Kan? Dulu kita kira, jangan baju tu, ya tak ada dulu je. Buat tak ingat pula. Kan? Kain dulu kan belah. Kan? Betul tak? Dulu belah tinggi mana? Tak kan tak ada sabar. Dari orang depan. Saya sempat zaman kain belah tu, saya sempat tengok kan kain belah dulu. Sekarang tak ada kan. Sekarang kita tengok orang kain belah, kita rasa jijik tengok tu. Ampun. Tak apa tuan-tuan, jijik perbuatan yang tidak baik itu betul.
tapi jangan jijik pada orang. Kita jijikkan perbuatan tu. Sebab itu ada orang dia tak suka dah kembali balik kepada dia dulu. Tetapi jangan kita bencikan orang. Kenapa? Sebab itu kata Imam Ghazali, mengapa engkau membenci orang yang melakukan dosa? Barangkali dia melakukan dosa kerana engkau tidak pernah membetulkan dia. Pernah kita betulkan dia? Ada pernah? Kita tengok orang jiran sebelah rumah kita yang duk menengking laki dia je. Pasal bangun pagi je, suara dia dengar suami kawan tu terkeduk-keduk nak midai baju, kan? Kita pernah tak tengking yang kita duk cebik mulut kat sebelah? Apalah orang sebelah ni, amboi. Pernah tak kita betul kan? Tuan-tuan, baik, habis. Kita kena berhabiskan tu. Kalau tidak, tak sampai maksud. Yang kedua, pertama tadi kita kata iradatillah. Yang kedua, kalau Allah nak kita baik, Nabi kata apa? Yufaqihu fiddin, dipahamkan agama. Faham tak? Nabi kata kalau Allah nak kita baik, Allah akan lorongkan kita untuk faham agama. Kita berasa okeylah kalau macam tu, maknanya kita ni nak baik lah ni. Belum tahu lagi ni, belum tahu. Dia orang perempuan ni, ada yang pergi mengaji, bukan nak pergi mengaji, dia seronok keluar. Tak, saya bukan kata orang kirara ni. Ini orang perempuan di Afrika sana. Tak tu. Dia seronok, dia bukan nak mengaji, tak. Dia seronok pasal keluar boleh jumpa kawan. Rumah dia bosan. Walaupun TV baru, hari-hari menghadap TV tu lama muak dia. Tapi dia boleh keluar, ada pengajian situ. Ada setengah orang ni suka dia pusing sana, pusing. Mana-mana tempat dia pergi pengajian. Kenapa? Pasal dia seronok dapat keluar. Dan keluar pusing. Nampak? Situ ada orang dia bukan nak mengaji, tak. Mengaji macam-macam ustaz datang. Tukar ustaz dia balik, tukar balik, tukar terbalik lah. Mengaji dia, tapi dia tak ambil apa-apa pun, tak berubah pun. Sebab tu ada disebut, tuan-tuan ni, saya terlupa matan ni, orang yang berilmu itu kan boleh jawab ini dan itu. Tapi orang yang berilmu itu ialah orang yang buat apa yang dia tahu. That we call alim. Understand or not? Saya cakap orang putih tu. Maknanya orang yang berilmu, bukan soal dia pergi ngaji boleh, saya mengaji dengan ustaz ni, mengaji ustaz ni. Tak. Tapi dia boleh amal apa yang dia tahu tu dalam kehidupan. Menunjukkan dia ilmu. Ini kita mengaji bagai nak rap. Kena kahwin, tak ada harapan. Kita mak pengantin, kita yang menjawab dah. Kau ni mak tengok pucat muka kau, Tajam sikit. Bedak lagi, tambah bedak lagi. Bulu mata kau ni pendek penuh. Tambah lagi bulu mata, tambah panjang. Ni agak-agak orang mengaji ke tak mengaji? Kuliah duduk depan gak. Kuliah duduk depan sekali. Tu, berapa antara berapa ni? Berapa tunang kau nak bagi antara ni? 9,000 lah mak, macam biasa. 9,000? 15,000. Mak, lan tu mak. Tak budi, kau nak kahwin tak nak kahwin? Siapa yang cakap? Yang mengaji ni lah. Macam ada harapan. Tak tu. Betul. Inilah. Ni yang kita sebut ni, mengaji dia rajin, tapi dia tak apply. Pasal apa? Nak menunjukkan sebenarnya dia tak mengaji. Bukan makna tak mengaji tu jangan salah-salah pula tak nulis. Zaman canggih dah sekarang. Tengok, ada nulis apa-apa. Kan? Ini lagi canggih.
Dia boleh tengok balik, tengok dekat video tu kan, tengok balik. Kita tulis tu belum tahu lagi, saya silap, lain kita tulis kan, sebab itu belum suruh baca. Cuba baca balik, cuba baca apa yang ditulis. Lain saya akan jawab, lain yang ditulis. Contohlah itu marah tu orang duduk depan ni, tuan-tuan. Sebab itu metod saja, kaedah bagaimana kita nak. Tetapi yang kita nak faham, sebab itu Nabi kata kalau Allah nak kita baik, Allah akan fahamkan kita agama. Sebab itu bila kita ada rasa nak belajar lagi, nak faham lagi, untuk nak buat ni bagaimana kita nak belajar, kita nak tahu, tuan-tuan, menunjukkan Allah sedang dorongkan kita kepada kebaikan. Sebab itu terus kekal pada jalan ni, terus istiqamah. Memanglah mengaji ni masa tak kena ada, kelang kabut kita tinggalkan kerja kat rumah. Tadi kan sempat ikan kembung tu kita keluarkan isi perut dia je. Nah, saya nak kelas ni, kalau tidak pusing pun tak ada. Nah, ni kalau lambat habis pula dah kita menung. Tadi aku ikan kembung masuk dalam bilik ais, kita tidak. Dia bukan sibuk dengar, dia sibuk mikir. Kita pun telefon rumah, telefon anak tak angkat pula, tak bangun-bangun lagi pada tidur. Sudah, jangan kena kerja dek, kucing ni sudah. Dia tak mengaji, dia mikirkan kembung. Tengok muka Ustaz, nampak sekejap muka kucing, sekejap muka. Tuan-tuan, bukan senang, tetapi inilah dia tuan-tuan ni, supaya mudah-mudahan kita kena ingat Allah, Nabi SAW tak sebut siapa yang Allah nak dia baik rajin sembahyang. Makcik, ini confirm lah ni. Allah kalau nak kita baik bukan makna rajin puasa. Jangan silap. Kita tengok dekat masjid, tabung hilang, tabung masjid hilang. Siapa curi? Orang pergi ke masjid ke orang tak pergi ke masjid tu curi? Ini pergi ke masjid. Orang pergi masjid kan? Makna orang pergi masjid belum tentu baik. Betul tak betul? Takkan kita nak kata orang tak pergi masjid. Ini anak Kak Leha, anak dia ni memang ketua penyangat, kata dia. Yelah, anak dia ke masjid. Memanglah anak dia tak pernah ke masjid, tapi anak dia penyangat. Dan tu bila masjid yang dia ambil. Sebab itu orang yang ke masjid, tuan-tuan. Orang yang dengki. Cuba tengok ni, tengok. Ni ada satu kes sembahyang kan, tengok ada orang letak sejadah kat depan. Dia tak sejadah, dia bukan sejadah yang ada je. Ada orang kadang dia beli sejadah, letak sejadah sendiri. Apa rasa dia? Dengki orang sebelah. Lah, tuan-tuan, ni orang yang sembahyang kau tak sembahyang? Tak. Yang eleh ni orang sembahyang kau tak sembahyang? Orang yang kedai kopi tadi eleh tak? Dia letak sejadah. Orang yang duduk kat Jaya eleh ada? Sebab itu orang sembahyang belum lagi. Tapi kalau kita faham bahawa kita sembahyang, kenapa kita solat, kita belajar bagaimana kita nak menghormati orang kiri kanan kita, tuan-tuan, ini Allah nak kita baik. Sebab itu dia rajin ngaji dengan suami pun dia faham. Dia tahu nak beri hak mana yang patut diberi. Semalam saya tak mengajar, satu hari subuh je saya mengajar semalam. Jadi rasa macam, ya Allah, rasa macam tak kena. Saya tulis dalam page saya semalam. Tapi bila menung-menung balik, sebenarnya bila duduk di rumah kan, kita membelai anak-anak, membelai isteri, membelai suami, itu juga ibadah. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqu. Atau kama qala Rasulullah SAW, bagi setiap yang berhak itu hak dia. Itu juga ibadah. Tapi kita kadang-kadang, ada air rupanya. Kita kadang-kadang, tuan-tuan, mengaji rajin kan? Ni kalau kuliah pagi, petang saya tak tahu nak. Ada kuliah petang? Petang pun ada kuliah juga. Assalamualaikum, saya tengah kuliah. SMS ya.
Tuan-tuan, petang pun mengaji, balik mengaji ke rumah terlentak. Suami balik kerja, tengok kita, awak mengapa ya? Letih hari ni bang. Tak lambat sampai, lambat pula di ceramah panjang pula. Awak tak masak apa-apa ke? Alah, awak order je lah, tak larat. Benda ni kak. Faham? Sebab itu saya selalu tegur ni, kumpulan marhaban. Ada kumpulan marhaban sini? Tuan-tuan yang kumpulan marhaban, tak ada masalah. Marhaban wa ahlan wa sahlan, tak ada masalah. Tapi kena ingat, jangan sibuk marhaban, kelang kabut keluar pagi buta nak pergi berjanji, kemudian Suami abai. serapan tak ada nak buat, kat rumah tak ada nak tu, kelang kelibut bin huha. Faham tak? Marhaban tak ada masalah. Kalau betul susunnya, habis marhaban balik, kita ada tanggungjawab di rumah, itu ekstra. Suami izinkan, itu ekstra. Jangan jadikan itu alasan kita tinggalkan yang utama. Ini dah marhaban, bang saya tak sempat lah tengah hari ni, diorang ajak singgah Tesco pula. Kau nak petang kau balik? Ya, awak kata nak balik siang. Alah awak ni saya sekali-sekala je, seminggu sekali je dapat keluar. Ampun, bawa tenang. Jangan sampai tukar marhaban jadi merhaban. Kalau marhaban, ahlan wa sahlan. Kalau merhaban kak, ahlan wa jalan. Faham? Dia banyak berlaku. Sibuk nunggu dekat pondok bas, pagi-pagi buta. Yang di rumah kelang kabut, balik bukan main lewat pun masalah. Sampai di rumah tak terus. Kita kena ingat prioriti kita di mana. Saya tak pusat ada orang gaji. Kak, suami kita kahwin dengan kita, bukan dengan orang gaji tu. Ini kita kata tadi ilmu. Bila Allah nak kita jadi baik, sorry to say lah, kata orang Ulu Selangor, kita mengaji, tapi mengaji kita tak bawa kepada Allah Ta'ala. Dan ni bukan nak kata ibu saya pun sama yang mengajar. Lepas tu kita kadang-kadang kena muhasabah. Kita ni mengaji membawa kepada Allah Ta'ala ke tidak? Kalau membawa kita kepada Allah Ta'ala, maknanya mengaji pada masa yang sama kita memperbaiki kehidupan kita. Soal kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, semakin kita faham, semakin lunak, itu menunjukkan kita mengaji. Tapi kalau mengaji makin kita rasa act. Awak tahu tak, awak tak pernah mengajar saya. Kalau tak ada Ustaz Halim Din, saya tengok Ustaz Halim. Kalau tak ada Ustaz Abdullah Iraqi, ada juga sini. Saya pun tak kenal Tuhan. Awak tahu tak? Nak harap awak, oh kak, mengangkat suara itu tak diajar dalam pengajian. Kita bercakap dengan Ustaz bukan main lembut lagi. Ustaz gitu. Gitu. Belik dah tangan. Alamak Ustaz, tersangkut. Tapi kalau kita cakap dengan suami, betul tak? Taklah, saya bukan mengata ibu-ibu yang di sini, tapi saya tengok yang ada di sini muka nampak jernih. InsyaAllah nanti nampak ada harapan. Tak, pasal kita tengok hari ni mengaji ni jadi trend. Itu tuan-tuan tengok ni, kadang-kadang rakaman tanyalah Ustaz. Saya yang rakaman dia lepas daripada kolam air Johor Bahru, Masjid Kolam Air, jauh tu Johor Bahru, tengah-tengah Johor tu datang nak apa nama? Tanya Ustaz pagi. Dah lah datang bertemu pula dengan orang ceras. 2 grup datang hari tu. Saya kata sabar, tenang. Jangan risau, kita ada 2 rakaman, ambil salah satu. Punya tuan-tuan. Tapi adakah bila kita balik itu
membawa kita kepada Allah Ta'ala. Kita semakin memperbaiki diri. Soal kita dengan jiran, dengan adik-beradik, geran adik kita yang duduk kat kita tu, geran tanah wang yang kita pegang sampai hari ni tak bagi-bagi lagi, ada tak kita ubah benda-benda yang tak elok ni kepada lebih baik? Ini maknanya yang Nabi kata, kalau Allah nak kita baik, Allah fahamkan kita agama. Sebab dengan agama tadi kita memperbaiki diri. Kak, saya nak sebut last ni lah. Dan last mana nak betul. Tak usah tengok jam, jangan risau. Sebab saya pun tengok jam belakang, tuan-tuan tengok jam depan. Tuan-tuan, saya nak sebut inilah. Cuba kat tangan dengan saya. Ini apa hal meja macam ni? Memang meja ni macam meja ni macam terbalik. Orang ada. Bukan terbalik, memang macam ni. Saya memang puas sikit. Baik, tuan-tuan, mana yang saya dah cakap tadi, saya nak sebut inilah. Saya nak jujur kat tangan. Ni kuliah di sini berapa tahun dah, Kak? Siapa nama Kak Syarifah? Bukan, Kak Syikin. Baik, berapa tahun dah kuliah sini? Lama ni, sebab tengok dinding pun nampak lunyai dah ni, lama sini. Ada 5 tahun kelas di sini? Lebih. Baik, berapa tahun? 7? Lebih. 10? Okay, 10. Kita kata 10 lah, nak besar lah 10. 10 tahun ni, Kak, mengaji universiti PhD. Maknanya alim dah sungguh. Cuba kat tangan yang boleh mengajar. Tak mengajar di depan. 10 tahun mengajar ni. Banyak ilmu tu Ustaz. Kira-kira lah. Tak kira lah. Maknanya ilmu banyak dah kan 10 tahun. Tuan-tuan, percayalah, saya semak orang mengaji di masjid ni, peringkat masjid ni tuan-tuan, dia peringkat awareness. Tahu awareness? Awareness. Maknanya kesedaran. Maknanya kita mengaji ni sebab kita nak sedar diri je. Bukan jadi alim, tak. Peringkat masjid surau ni tak ada. Tuan-tuan, dia nak jadi alim ni nak kena ada exam. Sebab itu, mana ada rancangan ustaz? Tanyalah, ada. Tanyalah ustaz, semua tuan-tuan tanya. Kalau ustaz tanyalah, lepas habis ceramah begini, saya akan tanya seorang-seorang. Baik, Kak, ya. Sebutkan 2 perkara. Kirim salam, tak ada. Kau jangan panggil lagi ustaz tu kena. Ada kena tanya kita seorang-seorang. Sebab itu tuan-tuan, kita tak tahu. Sebab itu saya nak sebut, ini tuan-tuan, saya nak sebut satu, bahawa kita ni peringkat kesedaran. Maknanya apa? Silakan. Yang sedar kita untuk berubah kepada yang lebih baik. Perbaikilah sebahagian daripada kehidupan kita. Mana yang kita rasa, kita kan dengar kuliah, belajar macam-macam, belajar. Mana yang kurang? Mana yang belum lagi kita perbetulkan? Dengan siapa? Soal urusan dengan siapa? Dengan Tuhan, dengan suami, dengan anak-anak, dengan jiran, dengan masyarakat. Yang ini kita perbetulkan, tuan-tuan. Ini makna kita mengaji. Sebab itu je sebenarnya. Matlamat objektif kita mengaji ni bukan nak bagi jadi alim. Tak usah risau lah, taklim dia. Taklim. Percayalah. Tetapi tuan-tuan, kita akan nampak daripada mengaji ni orang menjadi lebih baik. Orang akan lebih baik dalam kehidupan. Inilah dia tuan-tuan sekalian yang boleh kita kongsikan pagi ini. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk jadi lebih baik. Allah pilih kita untuk menjadi orang yang baik, yang sentiasa membuat kebaikan. Kita renung dalam kehidupan kita, kita tengok. Mudah-mudahan InsyaAllah saya rasa teruslah atas jalan ini, teruslah mengaji, kerana itu cara untuk kita pergi kepada kebaikan. Kebaikan yang kalau kita sekadar azamkan saja, dia tidak akan dapat memberi kekuatan kita untuk berubah. Tapi kalau kita berubah tadi dengan ilmu, InsyaAllah perubahan akan dekat. Itulah dia tuan-tuan. Saya rasa cukuplah untuk sekadar itu. Sikit lagi pukul 11. Jadi sebelum tuan-tuan jawab, pukul berapa habis tadi? 11 kan? Jadi sekarang belum pukul 11 lagi. Pukul berapa habis tadi? 10.55. Jadi tak masuk 11 lagi tu.
Ya, okey lah. Ya. Jadi saya rasa cukup lah. Kita jumpa lagi pada tahun-tahun akan datang. InsyaAllah. Ada sebuah soalan, sila. Boleh. Darul Arkam yang Ustaz sebut antara Safa dan Marwah. Tapi kita Ustaz jelas sikit lagi apakah pengajaran kita boleh dapat resiko sikit lagi kita berada sana. Tuan-tuan, bila kita pergi ke Darul Arkam, di situlah rumah Al-Aqam bin Abi Al-Aqam. Di situlah tempat. Suatu bila kita pergi situ, biasanya kita akan cerita di sinilah tempat di mana para sahabat berkumpul dan belajar untuk mengenai Islam. Dan kita cerita tentang belajar tu. Itu penjiwaan dia, supaya orang faham bahawa para sahabat dia menjadi dekat dengan Tuhan kerana ilmu. Mereka sanggup walaupun terpaksa menyuruh belajar di rumah Darul Arkam. Di situlah yang membentuk generasi yang hebat. Kenapa? Kerana di situlah Rasulullah SAW mengajar. Itu maksud. Ada soalan lain? Silakan. Tak apa, duduk. Kalau kita bila nak jadi baik lah kan, lepas tu kita kawan orang baik, kita tiba-tiba kita macam bawa arus ke kawan yang tak baik. Lepas tu kita sedar balik semula. Lepas tu Patah balik. Patah balik, dah balik-balik. Itu macam mana? Seronok nampak tu. Baik, sekejap tak baik, sekejap baik. Tuan-tuan, saya nak sebut konsep dia begini. Ada orang miskonsep atau salah konsep. Bila dia kata, bila kau dah jadi baik, kau kemudian kau tak baik, kau nak jadi baik balik, kau mempermain-mainkan Tuhan. Tidak. Salah konsep. Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharqi. Allah terima taubat seorang hamba selagi mana dia tidak sampai ditengurukan nyawa dia. Maknanya, kalaupun dia berulang-ulang melakukan kesalahan, dia melakukan kebaikan, bertaubat sesudah daripada itu, Allah tetap akan terima. Kerana ada hadis kursi yang menyebut, wahai anak Adam, aku tidak peduli setinggi mana pun dosa yang kau lakukan, summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Kemudian kau datang kepada aku, kau mohon keampunan, aku akan ampunkan dan aku tidak peduli di atas kesalahan kau. Dalam hadis yang sahih tentang seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang, kemudian dia membunuh seorang, dia kembali lagi bertaubat, akhirnya Allah Ta'ala letakkan dia ke dalam syurga. Ini konsepnya. Sebab itu bila orang kata kita dah buat baik, kemudian buat tak baik, buat baik balik, main-mainkan Allah Ta'ala. Tidak. Dia bergantung kepada niat kita. Kadang-kadang kita dah elok dah duduk bersama dengan orang yang begini, tiba-tiba kelemahan kita. Manusia tidak sama level dia. Ada orang lemah, ada orang tidak. Dia terikut dengan arus yang lain balik. Kemudian dia tersedak, dia balik ke arus pada jalan yang sebenar. Tuan-tuan, ketahuilah Allah sangat pengampun. Allah Maha Pengampun. Allah sangat bersedia memberi keampunan kepada hamba. Sebab itu jangan kita rasa. Hari tadi pagi kan kita silap kan, bergasakkan laki kita kan. Kita tengking dia pun semua, dia pergi kerja. Okeylah, okey, saya nak pergi kerja, saya tak nak gaduh dengan awak. Awak memang, awak mana tahu saya di rumah. Tuan-tuan, tiba-tiba kita rasa, Allah, apa masalah? Nampak? Buatlah kepada kebaikan. Cakaplah balik dengan elok, telefon. Awak dah sampai office. Oh, beranjak saya awak telefon. Bila awak nak marah lagi, Allah, awaknya, saya minta maaf lah. Saya pun tak tahulah, saya why not? Betul tak? Dia pun balik kan petang sengih. Apa awak sengih-sengih? Lah, apa balik tu? Lah, awak ni aku tadi awak cakap dah telefon romantik je. Allah, tuan-tuan, betul tak itu berlaku dalam kehidupan kita? Itu berlaku dalam kehidupan kita. Kita akan silih bertukar. Sebab itu yang penting ialah kita berusaha untuk buat kepada kebaikan. Faham? Jelas kan? Baik, ada soalan lain sebelum kita berhenti? Ada, silakan. Itu ayat doa. Nabi SAW ajarkan kepada kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, kau bantulah untuk ingat kepada engkau, wa syukrika, dan bersyukur kepada engkau, wa husni ibadati,
bantu aku supaya aku boleh jadi hamba kau yang baik. Jadi mudah-mudahan itu kita doa, kita amalkan insya-Allah. Ya. Ada pandangan kata selepas takhir, ya. Kalau tidak pun baca masa sujud pun boleh, tak ada masalah, ya. Jangan terikatlah, benda itu tidak satu perkara yang mengikat, ya. Tak ada masalah. Yang kita selagi dah salam lah, assalam, belum lagi Allahumma inna, ya. Boleh, tak ada masalah. Yang penting tuan-tuan, saya nak sebut sikit lah bab tuan, lain tahun lah kita bincang nanti lah, ya. Cukup lah tu. Dia mengaji ni tak ada bagi semua dia tak nak mengaji dah. Tak panggil lagi kan. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk pagi ni, ya. Kita jumpa lagi lah insyaAllah tahun-tahun yang akan datang, ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa bincangkan dan dapat kita manfaatkan ke depan. Ibu sekalian, saya nak ambil kesempatan ni sikit saja. Pertama sekali, saya datang sekali sambil saya buat hajat tuan-tuan ni. Di tempat saya tu kita dalam proses tengah kutip dana untuk membeli van jenazah, ya. Dan juga kita nak merenovate sikit kita punya masjid, ya, di Kuang sana. Kalau tuan-tuan apa ni, di Kuang. Jadi saya mengalu-alukan infak tuan-tuan. Saya ingat saya pergi ke Singapura tuan-tuan baru-baru ini, sebuah masjid, ya. Dia perlukan 3 juta dolar. 3 juta dan 30. 3 juta dolar. Tuan, bila dia buka infak pada dia punya jemaah, Singapura kita bukan macam di Malaysia orang Islam ramai, tak. Tapi bila dia buka infak, dia berjaya kutip masa itu 1.6 juta. Bukan 1.6 juta ni beberapa tahun, tak. Dalam masa setahun tu. Bukan 1.100 dolar, tak. 1.6 juta dolar untuk direnovate masjid dia, nak buat lift. Maknanya saya nak sebut, orang Singapura ni dia dah sampai tahap dia bila menginfakkan harta. Bila sebut untuk agama saja diinfakkan. Saya cuma nak sebut pada tuan-tuan sekalian, bila kita menginfakkan ini kaedah yang orang terlupa. Bila infakkan harta, tuan-tuan, Nabi SAW sebut wa waladin salihin yad'ulah. Ini yang takkan putus. Bila anak yang soleh mendoakan ibu bapa, kita bagi masuk duit, terus berdoa, ya Allah, kau sampai